Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga berbahagia selalu bersama dengan keluarga dan teman-teman tercinta, insya-Allah. Bumi kita Malaysia amat bertuah sebab aman, damai, subur dan boleh menarik ramai orang datang ke Malaysia untuk mencari makanan, minuman, rezeki dan sebagainya. Berbanding dengan negara-negara yang lain barangkali bergolak. Apapun tuan-puan, kita sekarang berada dalam bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj. Barangkali ada orang yang tak tersangka, dia sangka bulan ini adalah bulan Euro 2012. Tapi kita berada dalam bulan Isra Mi'raj, bulan yang mencatatkan perhubungan antara Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Palestin. Dan tajuk kita pada petang ini tuan-tuan puan-puan menjurus kepada Palestin. Tajuk kita ialah Nakbah Palestin. Apakah maksud Nakbah Palestin? Sama-samalah kita menunggu panelis kita yang akan bicarakan tajuk ini bersama dengan anda semua selama hampir 1 jam pada petang ini. Dan saya perkenalkan panelis saya, panelis kita. Siapa lagi kalau tidak orang yang bermula daripada 2006 sampai sekarang terlibat dengan aman Palestin, iaitu yang bahagia Tuan Haji Syahrul Zaman BIS Tamam, iaitu perunding aman Palestin Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat datang ke studio. Dan hari ini Tuan Haji kita bincang tentang Palestin, Nakbah Palestin. Dan kalau anda di rumah atau di mana saja yang ada pertanyaan, kemuskilan dan sebagainya tentang Nakbah Palestin ataupun Palestin itu sendiri, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677. Kita akan berkongsi dengan anda sebentar nanti. 1-800-88-1677. Apapun Ustaz Tuan Haji, kita mulakan buat bicara kita tentang bila sebut Nakbah Palestin. Barangkali apakah sebenarnya Nakbah itu? Saya sengaja menyorokkan perkataan Nakbah itu segi maknanya. Barangkali Tuan Haji akan kupaskan apakah itu Nakbah. Merupakan topik besar dalam Al-Quran pada petang ini. Sejak kalau kita hitung balik Tuan Haji, bermula 1948, bermula malapetaka yang sangat besar dalam kehidupan bumi Palestin sebenarnya. Dijajah dan dijajah. Akhirnya kita lihat bumi Palestin sekangkang kera saja yang ada di Gaza sekarang. Boleh tak Ustaz ceritakan tentang apakah dikatakan Nakbah Palestin? Mengapa dikatakan Nakbah? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Fauzi selaku moderator kita pada petang ini. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah pada petang ini sebenarnya kita memperingati hari ini 15 Jun tahun 2012, yang mana lebih sebulan daripada tarikh sebenar 15 Mei 1948 Nakbah itu berlaku. Lebih kurang telah 64 tahun Nakbah berlaku. Jadi mungkin bagi kita orang-orang Malaysia ni pelik sikit perkataan Nakbah ni. Apa bendanya Dia adalah merupakan perkataan daripada bahasa Arab. Maksud Nakbah ialah malapetaka ataupun peristiwa hitam yang berlaku kepada umat Islam di Palestin khususnya. Dan juga sebenarnya peristiwa hitam ini bukan sekadar menimpa umat Islam di Palestin, tapi menimpa kita umat Islam di seluruh dunia. Bermula daripada tarikh hitam berlakunya Nakbah ini, sebenarnya kalau kita ikut betul-betul Nakbah ini bukan sekadar merujuk kepada peristiwa 15 Mei 1948, tetapi ia adalah merupakan merujuk kepada semua malapetaka yang berlaku di bumi Palestin sejak daripada era penjajahan British ke bumi Palestin itu hinggalah ke hari ini, dan akan berterusan selagi mana bumi ini dijajah oleh musuh. Itu kalau kita tengok. Dan peristiwa besar yang berlaku sehingga istilah Nakbah ini dikenali, ianya bermula pada tarikh hitam 15 Mei 1948 apabila kerajaan British yang sebelum ini menjajah Palestin selepas Perang Dunia Kedua meninggalkan bumi Palestin dan menyerahkannya kepada pemerintahan Israel, yang mana pada 15 Mei 1948 Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben-Gurion, telah pun mengiklankan wujudnya negara haram Israel. Dan bermula daripada tarikh tersebut berlaku kacau bilau, berlaku suasana yang cukup gawat di bumi Isra dan Mi'raj,
yang kita berada di bulan Rejab ini. Di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam dihiburkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kedukaan kerana kehilangan isteri tercinta, kerana kehilangan bapa saudara, dan dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita fahami bersama. Jadi bagaimana apabila kerajaan Israel ini telah pun mula wujud, ketika itu umat Islam di bumi Palestin dan umat Islam yang berada di sekitarnya bangun untuk menentang, bangun untuk kembali mengambil tanah suci umat Islam ini. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok pada tahun 1947 PBB dengan desakan daripada British telah pun mengisytiharkan secara rasmi wujudnya negara Palestin, wujudnya negara Israel di bumi Palestin. Yang mana pada persidangan PBB tersebut telah pun memberikan 54% daripada bumi Palestin itu untuk dimiliki oleh Yahudi dan 45% daripadanya dimiliki oleh orang Palestin, 1% iaitu kota Al-Quds yang terletak di sana Masjid Al-Aqsa masih lagi di bawah kawalan antarabangsa. Jadi kalau kita nak bercerita tentang Nakbah 1948 Ustaz sebenarnya dia berlaku dalam satu tarikh yang agak panjang juga bermula daripada 15 Mei 1948 dan dia berakhir pada bulan Mac 1949. Tapi yang malangnya apa yang berlaku ketika peperangan ini berlaku dan tempoh yang beberapa bulan itu berlaku 2 kali gencatan senjata. Dan setiap kali gencatan senjata itu berlaku, itu adalah kesempatan yang diambil oleh Yahudi untuk mendapat bantuan daripada luar, bantuan daripada kuasa-kuasa besar, sama ada di segi ketenteraan dengan senjata dan seumpamanya maupun keuangannya untuk berhadapan dengan tentera umat Islam yang cuba untuk kembali merebut tanah suci ini. Jadi kalau kita tersorot sedikit apa yang berlaku itu bagaimana apabila diisytiharkan wujudnya negara Israel, Liga Arab telah pun mengutuskan tenteranya ke sana, yang mana diketuai antaranya oleh kerajaan Jordan, kerajaan Mesir, kerajaan Syria dan juga kerajaan Lubnan yang menghantar tentera di samping orang Palestin di dalam. Tapi yang sedihnya, rakyat Palestin di dalam sejak British menjajah mereka, British telah pun memberi kesempatan kepada pendatang haram Israel untuk dilatih menjadi askar dan kemudian dibekalkan dengan senjata-senjata yang canggih. Sedangkan orang Palestin, British rampas senjata mereka sedikit demi sedikit. Sehingga ada setengah berita menceritakan bahawa ketika perang 1948 ini, sebahagian besar daripada orang-orang dalam Palestin memang sudah tidak ada senjata yang menggunakan senapang dan seumpamanya, yang hanya senjata-senjata biasa dengan parang, pedang dan seumpamanya. Dan yang gawat lagi daripada itu ialah hasil daripada peristiwa 1948 ini, kesannya ialah 77%. Tadi 1947 Israel hanya menguasai 54%. Bila lepas perang dia menguasai 77.4% daripada bumi Palestin dijajah oleh Israel. Dan yang lebih teruk daripada itu ialah 700,000 lebih umat Islam di bumi Palestin dihalau daripada tanah air mereka dan tidak boleh balik ke negara mereka hingga ke hari ini. Dan jumlah pelarian itu telah mencecah hampir 7 juta orang. Itu kalau kita tengok kesan-kesan dia Ustaz Okey, Tuan Haji, itulah panjang lebar je punya mukadimah tuan perempuan tentang Nakbah Palestin. Rupanya Nakbah itulah malapetaka yang telah menimpa negara Palestin khususnya dan umat Islam satu dunia amnya. Apapun kalau saya lihat rentetan peristiwa tentang Palestin ni tuan-tuan perempuan dia bermula dengan zaman Nabi Daud lagi, zaman Nabi Sulaiman sampailah pada zaman kita sekarang. Sebab itu disebut bumi Palestin ini satu bumi yang sangat berkat. Allazi barakna haulahu, yang diberkati di sekelilingnya. Sebab itu ramai para rasul Nabi dikebumikan di tanah Palestin dan ramai orang-orang yang soleh di situ dikebumikan dan juga ramai orang mati syahid lah. Sejak dulu sampailah kiamat akan sentiasa ada orang syahid di Palestin. Apapun Ustaz Tuan Haji, 64 tahun berlaku selepas Nakbah sampai ke saat ini. 64 tahun barangkali banyak penderitaan yang kita lihat bermula dengan diusir sedikit demi sedikit warga Arab Palestin daripada negara Palestin sendiri, dan akhirnya kita lihat rejim Zionis ini dengan rakus dia orang kata apa, dia rampas sedikit demi sedikit tanah bumi Palestin. Barangkali saya Ustaz ada peta dan sebagainya menggambarkan bagaimana bumi Palestin tu petanya begitu sikit-sikit rejim Zionis rampas tanahnya sampai tinggal sekakang ke. Boleh tak Ustaz ceritakan?
Okey. Jadi kalau kita tengok balik tentang isu bagaimana sebenarnya bumi Palestin ini telah dirampas dengan rakusnya oleh tentera Israel. Jadi izinkan saya terlebih dahulu juga untuk memperkenalkan satu lagi istilah yang berlaku di bumi Palestin ni. Dalam bahasa Arab disebut dia ihtilal Israeli. Okey. Penjajahan Israel Biasa kadang-kadang orang gunakan hanya istilah al-istimar menjajah. Tapi bagi isu Palestin digunakan lafaz ataupun perkataan ihtilal sebelum kita masuk kepada insya-Allah kita tengok peta. Jadi bila kita sebut ihtilal, dia maknanya orang yang datang daripada luar tu datang ke satu tempat yang baru dan dia rampas tempat yang baru tu dan dia suruh penduduk di situ keluar. Jangan tinggal di tempat mereka. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku pada Yahudi ni, yang mereka buat antara kezaliman dia. Kita tengok dalam peta itu Yahudi sebelum Perang Dunia Pertama ketika sebelum Perang Dunia Pertama iaitu sebelum 1917 penduduk Palestin yang berada di Palestin jumlahnya 644,000 orang yang mewakili 92% daripada penduduk asal negara tersebut. Sedangkan orang Yahudi hanya mewakili 56,000 yang mewakili 8% daripada jumlah sebenar. Itu kalau kita tengok bagaimana sebelum 1917 Jadi apabila setelah itu British menjajah bumi Palestin pada tahun 1917 dan berlakunya perjanjian Balfour Declaration itu yang mana ketika itu kerajaan British telah pun mengiklankan wujudnya negara bagi kaum Yahudi di Palestin. Jadi ini telah mendorong penghijrahan beramai-ramai orang Yahudi ke sana dan merampas tanah milik orang Palestin. Jadi dia rampas, kemudian dia halau, kemudian dia runtuhkan bangunan. Padahal itu adalah penduduk asal dan mereka nak hidup pula di tempat yang mereka rampas itu dengan aman, dengan selesa. Sedangkan penduduk asalnya dinafikan hak mereka. Dizalimi dengan begitu hebat sekali kan. Jadi setelah itu kalau kita tengok sebagaimana saya sebut tadi pada tahun 1947 ini pembahagian dia. Kalau kita tengok dalam peta tu ada warna kuning dan warna coklat Warna kuning itu adalah kawasan yang diduduki oleh orang-orang Palestin yang akhirnya dibagi dua pada tahun 1947 dan warna coklat adalah kawasan yang diambil oleh orang-orang oleh pihak-pihak Yahudi tadi. Yang mana sebenarnya ketika ini pun jumlah penduduk Israel ataupun Yahudi ini masih lagi minima kalau dibandingkan dengan orang Palestin. Okey Ustaz, itulah panjang lebar tuan-tuan dan puan tentang bumi bertuah Palestin yang telah dirampas satu persatu tanahnya oleh rejim Zionis. Apapun yang saya pakai ini maflar, bukan maflar Sepanyol, bukan maflar England tuan-tuan, ialah maflar Palestin, hanya menggambarkan kita pun simpati dengan apa yang berlaku di bumi Palestin. Apapun puan-puan, kita berehat seketika kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Nakbah Palestin, iaitu malapetaka yang telah menimpa Palestin dan juga umat Islam di Palestin dan juga umat Islam satu dunia amnya. Apapun bersama kita yang berbahagia Tuan Haji Syahrul Zaman Bustamam merupakan perunding Aman Palestin Malaysia yang telah kata bersama dengan Aman Palestin ini sejak daripada penubuhannya tahun 2006 sampai sekarang akan bicara tentang tajuk kita Nakbah Palestin. Apapun Ustaz, sebelum kita panggilan daripada pemanggil kita di luar sana. Okey, saya hendak tanya Ustaz tentang satu lagi istilah. Ustaz sebutnya ihtilal kan? Ihtilal, merampas satu demi satu tanah Palestin oleh rejim Zionis Israel. Satu lagi kita bisa dengar Ustaz, intifadah. Malah ada satu kumpulan Rabbani, satu lagu intifadah. Apakah itu intifadah? Ramai kita dengar intifadah, tapi apakah maksud intifadah dan apa kaitannya dengan orang Palestin, intifadah dengan rejim Zionis di Israel? Silakan Ustaz. Jadi intifadah kalau kita tengok balik intifadah adalah merupakan satu perkataan daripada bahasa Arab. Yang mana intifadah itu maknanya kalau bahasa Melayu punya orang kampung punya bahasa melompat Ustaz maknanya satu kebangkitan, satu lonjakan satu kesedaran untuk mana kalau dalam istilah Palestin ni intifadah memang biasa kita dengar dan ianya biasa berkait dengan seorang lelaki tua iaitu Syekh Ahmad Yassin yang memang kita hebat dengan kita sembunyi dulu kisah laki-laki tersebut. Kita ambil satu panggilan Ustaz dari luar sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Muhammad Farhan ya? Ya saya. Dari Shah Alam, silakan apa soalannya?
Saya ada satu soalan berkenaan dengan sempena kedatangan Ramadan. Tidak lama lagi ni. Ya. Kita akan menghadapi Ramadan lebih kurang lagi 5 minggu sebenarnya. Saya. Jadi apakah projek yang Aman Palestin lakukan untuk bantu rakyat Palestin ni? Daripada kita di sana. Okey, terima kasih Cik Muhammad Farhan. Assalamualaikum. Allah. Ini antara salah seorang rakyat Malaysia yang prihatin di kalangan ramai lagi lah yang prihatin sebenarnya tentang yang menimpa rakyat Palestin dengan penderitaannya dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan sebagai orang tengah lah Ustaz, sebagai Aman Palestin ni, apakah projek yang akan dilakukan oleh Ustaz dan teman-teman yang lain sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah dan terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi memang kalau kita tengok Allah SWT beri kepada kita umat Islam kesempatan dan peluang dan Ramadan adalah peluang yang terbaik untuk memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Jadi kami di Aman Palestin memberi kesempatan kepada rakyat Malaysia, khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan sumbangan dan untuk memberikan dana yang selayaknya untuk meringankan beban dan menghiburkan saudara-saudara kita di sana. Jadi insya-Allah pada tahun ini Aman Palestin akan terus menghantar bantuan-bantuan sebagaimana biasa untuk rakyat Palestin. Antaranya ialah pakej Ramadan yang merangkumi makan untuk waktu sahur dan berbuka di perkarangan Masjidil Aqsa. Dan juga pakej bantuan pakaian untuk hari raya. Bayangkanlah anak-anak yatim, perempuan-perempuan, ibu-ibu tua yang susah, wanita-wanita yang kehilangan suami dan seumpamanya, kita beri mereka hadiah untuk hari raya. Bukan kita saja bergembira hari raya. Dan saya teringat satu kisah lah, bagaimana seorang anak perempuan di Syria, umur 6 tahun, umurnya 6 tahun, dia dibeli baju hari raya oleh ayahnya. Lalu dia kata, wahai ayah, saya tak nak baju ni, tapi dengan baju ni saya nak beli syurga. Masya Allah, umur 6 tahun. Lalu ayahnya tanya, macam mana? Saya nak letakkan baju ni lelong dengan harga yang selayaknya dan kemudian hasilnya kita infak untuk saudara-saudara kita di Palestin. Itu di antara kalau kita tengok Dan insya-Allah kami juga akan meneruskan projek-projek pembangunan di bumi Palestin ini yang mana insya-Allah kita sedang berusaha untuk membina sekolah-sekolah tahfiz dan juga untuk membina pusat perubatan serta nak membekalkan katil-katil untuk pesakit-pesakit di hospital. Jadi untuk maklumat lanjut tentang sumbangan dan dana Ramadan ini, tuan-tuan, puan-puan, bolehlah merujuk kepada website Aman Palestin, iaitu www.amanpalestin.net, www.amanpalestin.net, atau hubungi terus nombor ibu pejabat kami, iaitu 03 89 26 7019, 03 89 26 7019, ataupun di talian satu lagi Ustaz 03 89 27 5018. Okey, itulah antara 3 talian termasuk dengan website tadi Okey Ustaz, kita ada satu lagi pemanggilan Encik Abdullah daripada Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Osman dari Seremban. Dari Seremban, okey. Minta maaf. Teruskan Encik Abdullah. Ni Ustaz. Kalau nak itu kan memang sedih lah. Setiap keluarga di Palestin tu mesti ada yang mati syahid dalam keluarga tu. Tiap-tiap keluarga. Kesian betul. Dan lagi diorang kekurangan, tidak ada elektrik, tidak ada kurang makanan, kurang air dan sebagainya. Jadi memang derita betul lah ada rakyat Palestin di sana lah. Jadi macam mana bantuan tu kadang-kadang tidak sampai. Bukannya mudah untuk hantar ke dalam Palestin tu. Betul. Jadi macam mana kalau sekiranya semua negara bersatu dan hantarlah apa juga bantuan ke sana. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Abdullah. Okey, Tuan Haji, itulah antara luahan perasaan daripada Encik Abdullah daripada Seremban tadi, tentang bagaimana soalan bagaimana boleh sampai bantuan-bantuan ini ke Palestin. Sedangkan kita dengar ada berita-berita tak sampai, disekat, dihalang dan sebagainya. Jadi yang Aman Palestin boleh sampai macam mana caranya Ustaz? Silakan. Boleh ada rahsia tak? Bukan rahsia kan? Tak ada silakan. Rahsia,
Jadi alhamdulillah apa-apa pun kita amat kami di Aman Palestin lah terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih kepada para penyumbang yang setia untuk memberi sumbangan untuk dinikmati dan dirasai oleh saudara kita yang ditindas di bumi Palestin. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bab sampai tak sampai ni macam-macam ada Jadi apa pun yang kami ni alhamdulillah di Aman Palestin dan juga saya yakin dengan mana-mana NGO lain pun insya-Allah sumbangan itu akan diusahakan untuk sampai dengan sebaik mungkin. Bagi kami di Aman Palestin lebih mudah sebab kami ada ibu pejabat di Gaza. Kami sendiri ada ibu pejabat di dalam Gaza. Sejak selepas Gaza diserang pada tahun 2009, kita telah ada pejabat di dalam Gaza sendiri yang menguruskan segala dana dan sumbangan yang kita bawa. Dan alhamdulillah saya pun baru ni pada hujung bulan 4 baru ni berkesempatan pada pertengahan bulan 4 sampai ke hujung itu berkesempatan pergi ke Gaza. Tengok sendiri. Dan macam mana sebenarnya kalau kita katakan orang Palestin ni jiwa mereka kental tak kental kami tanya ramai dengan kami yang ikut rombongan misi Aman Palestin yang ke-8 ke Gaza baru ni tanya macam mana kalau bom datang, macam mana kalau peluru meletup dan sebagainya. Dia kata kami tak lari dah Ustaz. Kami memang dah sanggup dan kami dah biasa. Dan bagi mereka mati syahid itu satu kemuliaan. Dan ini mungkin satu benda yang kita kena tengok balik di tanah air kita. Bagaimana mereka sampai tahap itu. Mati syahid itu satu kebanggaan. Setiap keluarga bersedia untuk berbuat demikian. Ya, okey. Subhanallah. Itulah mati syahid satu impian, satu cita-cita di bumi Palestin sebenarnya oleh umat Islam di sana. Apapun kita ada satu lagi pemanggil daripada Seremban juga, Encik Hasbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Encik Hasbullah. Apa persoalannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Silakan. Tafadhal. Okey, soalan dia begini. Ya. Saya tengok dalam TV ni memang cantik lah. Tapi yang saya rasa agak keliru, pihak NGO memang berusaha keras untuk membantu Palestin. Saya. Tapi waktu yang sama, kadang-kadang pihak kerajaan menghalang orang-orang menyokong pembangunan Palestin. Contohnya dulu satu ketika, orang-orang Israel datang main kriket. Ya. Okey, apa soalan? Ramai orang-orang yang menghalang, membantah perlawanan kriket ditangkap. Okey, Encik Hasbullah, apa soalan yang nak dikemukakan? Soalan dia saya rasa, antara matlamat kerajaan dan NGO ni nampak dua yang tak satu hati. Okey, kita dengar penjelasan Tuan Haji ya. Terima kasih Encik Hasbullah. Assalamualaikum. Okey, kita satu hati sebenarnya. Mungkin barangkali berbeza jalan dan sebagainya. Barangkali Ustaz boleh ceritakan sikit tentang pandangan Ustaz lah ya. Okey, jadi pada pandangan saya dalam isu ini sebenarnya adalah selayaknya dan sebijaknya lah bagi mana-mana negara dan juga pemerintah umat Islam di negara umat Islam, termasuklah di negara kita. Sepatutnya mereka perlu ingat bahawa apa yang berlaku di Palestin adalah sebenarnya menunjukkan bahawa kita punya jati diri, kita punya maruah amat tercela dan amat malu dan amat malang kalau negara-negara umat Islam tidak membuat satu sikap dan tindakan yang sewajarnya. Kerana dia adalah berkaitan dengan maruah kita. Berkaitan dengan hak kita. Betul. Berkaitan dengan kemuliaan kita. Dan ini digadai kalau ianya tidak mereka bersikap negatif. Dan memang dalam banyak peristiwa saya pun baru ini berkesempatan bersama dengan mantan mufti Palestin Syekh Dr. Ikrimah Said Ikrimah Sobri, yang mana antara ungkapannya dia kata memang kebanyakan negara umat Islam amat kurang dia punya sokongan dan dukungan dalam isu ini. Jadi kita memang sebagai rakyat perlu juga nasihat. Kadang-kadang mungkin kerajaan terlepas pandang. Kadang bukan semua dia sempat nak catch up dan sebagainya. Jadi kita ada peranan kita. Dan rakyat yang ada kesedaran ni cukup bagus. Dia kena main peranan. Jangan dia duduk diam dan jangan salahkan orang pula. Dan kita kena ada tindakan yang bijak dan kita juga perlu bertindak dengan bijak. Untuk isu-isu yang seumpama ini. Saya ingat saya Ustaz dalam Parlimen baru-baru ni pun kita membantah apa saja tindakan, ucapan ataupun statement yang menyokong Israel. Saya yakinlah semua ahli Parlimen membantah sebenarnya. Apapun kita kembali semula tentang intifadah ni Ustaz. Belum habis lagi punya kita intifadah. Apakah sebenarnya intifadah yang Ustaz sebut lelaki-lelaki tua nama Yasin tadi? Syekh Ahmad Yasin. Okey, silakan Ustaz.
Jadi kalau kita tengok ya, sejarah intifadah sebenarnya di bumi Palestin ni cukup panjang. Kalau kita nak cakap ya. Jadi bagaimana kalau kita tengok tadi daripada Perang Dunia Pertama, negara Palestin telah dijajah. Daripada 1917 tu sampai hari ni, bukan sekadar daripada British kemudian disambung dengan Israel. Jadi intifadah itu, kebangkitan tu tidak pernah Ustaz sebut tadi mati. Intifadah itu melompat kan? Melompat. Okey, kita berhenti, kita lompat pada satu pemanggil lagi Ustaz. Namanya Encik Saiful dan Nilai. Silakan Encik Saiful. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, apa persoalan Encik Saiful? Saya nak tahu pasal apa ni? Ya. Masjid yang kubah warna emas ataupun kelabu, apa beza Ustaz? Okey, satu soalan cukup bagus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey Ustaz, barangkali saya sebelum ni pun terkeliru juga Ustaz sebab digambarkan Masjid Al-Aqsa itu ialah satu kubah warna kuning keemasan itu. Jadi mana masjid, mana satu yang betul, kubah tu Masjid Al-Aqsa ataupun ada yang lain pula Masjid Al-Aqsa? Silakan Ustaz. Okey, jadi kalau kita tengok balik ya, sebenarnya ada pun di depan kita punya skrin ya. Skrin TV boleh tengok tuan-tuan ya. Jadi di situ kita tengok ada Qubbatus Sahra yang warna apa? Kuning tu, kuning emas tu ya. Dan sebelah tu warna hijau tu. Itu yang hari ini dipanggil Masjid Al-Aqsa. Jadi mana satu ni? Yang kuning ke yang hijau ya? Kita tengok next. Next ya. Next slide. Slide seterusnya kita lihat ya apa yang sebenarnya. Okey. Disebutkan situ ya. Bangunan bukannya Al-Aqsa, bukan yang kuning, bukan yang hijau. Ya. Jadi apa jawapan dia? Kita tengok, go the next slide. Slide yang ketiga kita tengok selepas tadi. Okey. Jadi kita tengok bagaimana sebenarnya Al-Aqsa ialah semua kawasan yang dalam kawasan berpetak merah. Iaitu semua kawasan dalam tersebut walaupun di atas tanah lapang, kalau kita semayang, ganjarannya 500 kali ganda. Dan itu adalah kawasan haram. Tanah suci umat Islam. Kalau orang Yahudi menceroboh di kawasan lapang, itu pun menceroboh dalam Masjid Al-Aqsa. Okey, jadi bangunan yang kuning, itu dipanggil Qubbatus Sahra. Situlah ada batu. Nabi SAW naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Batu tu nak ikut. Jadi kita di Malaysia ni teringat ada batu tergantung. Betul ke tu? Jadi saya nak betulkan sikit pahaman tu ya. Jadi sebenarnya lah hadis Nabi sebut batu itu naik ikut Nabi. Tapi bila batu itu naik, Nabi SAW pandang kembali ke batu itu dan arahkan batu itu kembali ke tempatnya. Jadi tidak ada batu tergantung dalam Masjid Al-Aqsa ni. Tak ada, diturun balik dan kembali ke tempat asal. Dan begitu juga yang masjid warna hijau tu dulu dipanggil Masjid Qibli. Jadi dalam kawasan itu luasnya 144,000 meter persegi. Dalam satu waktu boleh solat 500,000 orang. Ramai tak Ustaz? Jadi begitulah betapa tempat ini cukup mulia. Tempat ini memang berkait langsung dengan bumi Palestin itu. Okey Ustaz, saya nampak dia betul tadi Ustaz. Ustaz letak merah tadi kan. Sebenarnya sebelum merah tu ada pagar kuning kan. Itulah Masjid Al-Aqsa yang seluasnya itu, tanah haramnya. Apapun kalau kita lihat Ustaz tadi disebut ada mana kuning kan, di pagar-pagarnya itulah Masjid Al-Aqsa ya. Apapun bila rujuk di Mekah Ustaz. Bukan Masjidil Haram itu dalam Mekah saja, Kaabah saja kan. Tanah haram tu keliling banyak lagi ya. Okey Ustaz, kita dah sampai ke blok yang akhir, blok yang kedua pada petang ini. Apa kata kalau kita berehat seketika Ustaz, bagi Ustaz bernafas dulu, minum air dulu, dan kita kembali selepas ini dengan Nakbah Palestin insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda semua setia dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita iaitu Nakbah Palestin. Malapetaka yang menimpa Palestin sempena 15 Mei, orang kata 64 tahun lepas ya. Okey Ustaz, bila sebut tentang Palestin ini saya tertarik. Tadi Ustaz sebut tentang 77% tanah bumi Palestin telah dirampas oleh rejim Zionis Israel. Hari ini Ustaz, hari ini pada tanggal 15 Jun 2012, apa yang berlaku pada tanah Palestin? Berapa baki yang ada sekarang ini untuk umat Islam dan banyak keluasan diambil oleh rejim Zionis Israel Yahudi? Silakan Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu sebabnya bila kita bicarakan bumi Palestin ni bumi yang dijajah. Bumi Palestin ni dirampas tanahnya Jadi sebenarnya bagaimana kelicikan Yahudi dengan Zionis ini merampas tanah umat Islam. Jadi dalam setiap perang dia bila dia masuk menceroboh tanah umat Islam, contohnya dia masuk 10 km, kemudian dunia bising kata jangan masuk, jangan rampai, jangan apa, dia keluar 5 km saja. 5 km dia dah ambil. Jadi kalau kita tengok kepada peta yang ada depan tu,
Jadi kita tengok gambar yang banyak tumpuk hijau, warna hijau tu, itu tahun 19 yang paling kiri sekali itu adalah pada tahun sebelum 1946. Bagaimana bumi Palestin ini kalau ikutnya hanya 2% saja yang diduduki oleh Yahudi. Bakinya adalah orang Islam. Dan kemudian berkembang hingga akhir sekali tahun 2000 tu. Kita tengok putihnya, kalau orang Perak kata putihnya dah melepak, Ustaz. Putihnya dah makin meluas. Itulah kawasan yang dikuasai oleh Israel. Dan bagaimana Gaza yang bawah tu, tepi laut tu, itu Gaza dipisahkan dengan tepi barat. Jadi bila dia lanyak Gaza, memang Gaza ni dah dipecah dan diperintah, diasingkan daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan dikepung, nak lebih laut, Israel dah kepung dengan tentera laut. Nak masuk Mesir, masa tu Mesir tutup sempadan. Jadi memang tidak ada tempat untuk mereka lari. Itu kalau kita tengok betapa penjajahan ini dah sampai ke tahap itu. Dan kita agak pelik zaman kebanyakan negara-negara dunia merdeka, termasuklah tanah air kita 1957, Palestin ini dijajah 1948 dan seterusnya. Dan ini satu yang pelik. Dan kenapa dunia begitu orang kata senyap tanpa pembelaan yang selayaknya. Dan padahal perampasan, kezaliman, kekejaman itu berterusan. Dan kurang. Kecuali lah hari ini last ni bila dah Gaza tu barulah nampak kembali keprihatinan dunia ni. Dan kita harap agar ianya lebih lagi keprihatinan itu. Kerana kepritan mereka masih lagi cukup perit kerana mereka disekat segala-galanya. Okey Ustaz, saya pun lihat dalam saya ada pasport, Ustaz ada pasport juga kan. Kita boleh pergi semua negara kecuali Israel kan. Mana kita tidak iktiraf bumi Israel, hanya iktiraf bumi Palestin saja. Apa pun Ustaz nak tertarik pada intifadah sekali lagi saya. Kita siap melompat dia sejauh mana keberkesanannya orang kata orang Palestin, orang Israel sana melawan rejim Zionis Israel. Sejauh mana keberkesan? Sebab kita lihat di kaca TV, mereka hanya menggunakan batu saja Ustaz. Kita lihat berbanding dengan rejim Zionis Israel menggunakan kereta kebal yang canggih dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, jadi begitulah kalau kita tengok sebenarnya sebagaimana saya sebut tadi bahawa kebangkitan dalam Palestin itu tidak pernah berhenti. Sejak daripada tahun 1917-nya sampailah ke hari ini. Mereka terus berjuang dengan apa yang mereka ada. Dan sebenarnya di segi senjata pun dia telah berlaku perubahan. Sejak peristiwa 29 September 28 September tahun 2000 apabila salah seorang daripada pemimpin pembangkang ketika itu yang belum lagi jadi Perdana Menteri, Ariel Sharon masuk ke pekarangan Masjid Aqsa diiringi oleh 3,000 pegawai keselamatan dan mencemari Masjid Aqsa dan dikata di atas keruntuhan masjid ini kita bina rumah ibadat. Mereka itu the King Solomon Temple. Jadi ini telah menyebabkan Intifada Al-Aqsa yang disebut sebagai Intifada Al-Aqsa Al-Mubarak. Dan ketika itu bantuan daripada negara umat Islam banyak sampai ke Palestin. Sehingga orang Palestin ni dia bijak. Dia cepat bila ada bantuan, ada kemudahan, dia mampu untuk berkembang. Dan mereka telah berjaya. Bukan sekadar gunakan batu. Walaupun batu itu ada rahsia dia. Kenapa dia guna batu? Itu kena cek oleh Ustaz kisah Jalut dan Tolut. Macam mana batu itu memberi kesan. Dan kemudian juga kemudian senjata itu telah berubah. Sehingga hari ini ketika Gaza diserang pun tentera-tentera Palestin di Gaza menggunakan juga roket-roket membalas serangan. Membalas serangan tentera-tentera Israel. Dan ini satu kejutan kepada tentera Israel yang tidak menjangka sampai itu perkembangan mereka. Jadi intifadah tadi sebenarnya tidak pernah mati dalam bumi Palestin. Kita tak boleh bayanglah kalau di negara lain berlaku suasana yang macam ni. Wallahu alam berapa lama mereka boleh bertahan. Jadi apa rahsia orang Palestin ini boleh bertahan? Rahsianya adalah iman mereka kepada Allah. Rahsia mereka begitu. Saya tertarik dengan tentang Talut dengan Jalut tadi kan. Menggunakan batu juga Ustaz, menggunakan menjenik tadi kan. Dia bidas akhirnya kena Jalut dan mati di tempat itu juga. Bagus Ustaz kembali. Okey, Ustaz saya nak tanya Ustaz tentang operasi istishhad ataupun operasi mencari syahid dengan cara meletupkan diri sebab mereka dah tidak ada jalan lain Ustaz, melainkan terpaksa dikat bom di kereta, di van, akhirnya mencari jalan keluar, pergi kepada markas tentera Israel rejim Zionis, akhirnya meletupkan diri mereka di situ juga Ustaz. Ustaz tahu tak fatwa-fatwa yang ada, barangkali orang kata rakyat Malaysia pun biar rasa semangat tu ada, sejauh orang kata hebatnya rakyat Palestin ni sampai ke tahap tak ada dah nyawa sendiri dah terbang dah. Silakan Ustaz.
Ya, jadi sebenarnya operasi yang seumpama itu, apa yang disebut sebagai operasi ijtihadiyah ni, memang fatwa di kalangan ulama-ulama terkenal dunia ni telah pun menjelaskan. Di antaranya pandangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi sendiri yang menyebut bahawa operasi seumpama itu adalah diharuskan. Bahkan ia adalah amat penting untuk bumi Palestin untuk membangkitkan semangat juang, untuk membangkitkan semangat terusnya mereka mempertahankan bumi. Sebenarnya bukan bumi orang Palestin, bumi umat Islam. Mereka tu berada di saf paling depan untuk menjaga kita punya kemuliaan, kita punya maruah dan kita punya kehormatan. Dan sewajarnya lah kita, bila kita faham sampai macam tu, kita tak sekadar orang kata duduk tengok aja, tak sekadar tak buat apa-apa, paling kurang. Kalau kita tak mampu nak bagi sumbangan, paling kurang doa kita. Paling kurang kita iringi. Jadi sebenarnya operasi ijtihadiyah ni memang telah banyak pandangan yang dikeluarkan, dikemukakan oleh para ilmuwan Islam yang menjelaskan di bumi tersebut memang dibenarkan dengan alasan dan sebab yang cukup jelas, iaitu kerana tanah mereka dirampaskan, kerana hak mereka dinafikan dan tidak ada jalan lain untuk menakutkan dan menggerunkan Israel kecuali dengan itu. Okey Ustaz, saya cukup tertarik dengan penjelasan Ustaz panjang lebar tentang Palestin dan nakbah malapetaka menimpanya dan cara-cara nak membebaskan diri daripada malapetaka ini. Apa pun Ustaz, kita berehat sekali lagi Ustaz ya. Kita kembali selepas ini dengan nakbah Palestin di Al-Kuliah TV3. Terima kasih anda setia bersama dengan saya dan juga Al-Kuliah petang ini dengan tajuk kita Nakbah Palestin ataupun malapetaka peristiwa hitam yang amat dahsyat menimpa umat Islam di Palestin dan juga umat Islam satu dunia amnya. Apapun saya tertarik dengan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 120, bagaimana Allah Taala menceritakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan reda dengan kamu, wahai orang Islam, selama-lamanya sehinggalah kamu ikut jalan-jalan mereka. Saya nak tanya yang bagi Tuan Haji Syahrul Zaman Bustamam tentang seolah-olah ayat ini menceritakan bahawa ada satu dendam lama yang tidak berkesudahan tetapi berpanjangan. Dalam ayat ini seolah menceritakan begitu, dia tidak akan reda sekali-kali. Artinya satu peristiwa hitam pernah berlaku dan mereka tidak akan reda dengan umat Islam. Apakah peristiwa itu sebenarnya Ustaz? Silakan. Jadi alhamdulillah ya, jadi kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, memang banyak ayat-ayat Allah SWT yang menceritakan tentang ahli kitab ini, sama ada Yahudi maupun Nasrani. Dan dalam ayat ini dirangkumkan sekali Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita tengok balik kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda akhirnya telah pun mengeluarkan orang-orang Yahudi khususnya daripada kota Madinah kerana pelanggaran mereka kepada perjanjian-perjanjian dan juga syarat untuk hidup bukan saja-saja dihalau dan orang-orang Yahudi berazam untuk kembali ke kota Madinah. Jadi bila kita berbicara tentang masalah penjajahan, penguasaan, ayat ini sendiri sebenarnya bagaimana kalau kita lihat orang-orang Yahudi punya impian ialah untuk mewujudkan negara yang disebut sebagai negara Israel Raya. Yang luasnya daripada Nil sampai ke Furat, daripada sungai Nil di Mesir hingga ke sungai Furat yang berada di Iraq. Jadi bagaimana sebenarnya ini adalah usaha yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat bumi Palestin. Dan apa yang sedang berlaku pergolakan di Iraq sebelum ini dan seumpamanya adalah merupakan antara usaha-usaha juga untuk mereka merealisasikan impian dan hasrat mereka. Dan untuk merealisasikan impian dan hasrat mereka ni, mereka perlukan kerjasama. Jadi orang Yahudi telah berpakat dengan orang-orang Masihi ini. Dan ada sebahagian orang Masih yang setuju dengan persepakatan ini. Ini tuan-tuan boleh tengok balik dalam satu ungkapan yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bagaimana sebenarnya orang Yahudi berjaya memanipulasi orang-orang Masihi ini ataupun orang Kristian ini dengan janji dia kata Nabi Isa tidak akan turun ke bumi memimpin orang-orang Kristian menguasai dunia kecuali berlaku 3 perkara. Apa 3 perkara tu agak-agak Ustaz Jadi 3 perkara tu, yang pertama ialah dia kata orang-orang Kristian mesti membantu orang-orang Yahudi untuk menguasai Palestin. Dan ini telah pun berlaku apabila Palestin itu dijajah pada tahun 1948. Yang kedua, mereka juga mesti membantu
orang-orang Yahudi untuk menguasai Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dan ini juga telah berlaku amat malang sekali. Kota Al-Quds yang terletak di sana Masjid Al-Aqsa telah dikuasai oleh Yahudi sejak tahun 1967 hingga sekarang. Dan yang ketiga, apa dia? Dia kata ialah mesti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian mesti sama-sama bekerjasama untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, dan di atas keruntuhannya dibina The King Solomon Temple. Dan bila tiga perkara ini telah berlaku, barulah Nabi Allah Isa akan turun dan akan memimpin orang Kristian untuk menguasai dunia. Dan ini dipercayai amat malangnya oleh orang-orang Kristian, sedangkan mereka mengetahui bahawa yang membunuh Nabi Isa adalah orang Yahudi. Jadi ini satu orang kata manipulasi yang cukup bijak yang digunakan oleh orang Yahudi. Dan ini merupakan satu malapetaka juga, kerana mereka sanggup untuk membantu orang-orang Yahudi ini merealisasikan impian dan hasrat mereka untuk mewujudkan Israel Raya tadi, yang termasuk Palestin, Jordan, Lebanon, sebahagian daripada Syria, sebahagian daripada Mesir, Iraq itu sendiri, dan sampai ke Madinah Munawwarah, kota tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berjuang. Okey Ustaz, saya tertarik. Saya pernah baca bahawa Dajjal akan dibunuh pun di sana juga, lebih kurang 15 km daripada Tel Aviv sebenarnya, dekat bumi situ juga Ustaz. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz barangkali soalan terakhir saya lah Ustaz, kalau ada isu lagi insya-Allah, tentang ada seorang Yahudi menyatakan bahawa kalau umat Islam dia punya solat subuh tidak seramai solat Jumaat, kami tak takut dia. Kalau solat subuh umat Islam pagi-pagi tu seramai orang datang solat Jumaat tengah hari tadi, mereka akan rasa gentar sebab umat Islam bersatu padu sebenarnya. Jadi apakah simbolik kata-kata tersebut tentang perpaduan ataupun solat berjamaah dalam hidup kita? Silakan Ustaz. Jadi Ustaz Fauzi, jadi sebenarnya daripada soalan itu sebenarnya pendeta Yahudi itu seolah-olah dia memang mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Jadi dia memang tahu bahawa umat kita ni amat lemah, dan di antara kayu ukur kita lemah tak lemah cukuplah dengan solat itu. Solat yang merupakan tiang agama tapi diabaikan, dan kita pun berada di bulan Isra Mi'raj. Difardukan solat 5 waktu. Cuba tengok balik dan saya suka sebenarnya untuk ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan puan, untuk tengok anak-anak, untuk tengok rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tentang solat ini. Sebab solat ini kalau selesai insya-Allah nak bersatu tadi, nak berpadu tadi umat ni akan mudah. Dan satu contoh yang cukup hebat tentang peristiwa Palestin ini, peristiwa pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemuliaan bumi ini ialah kisah yang berlaku pada bulan Rejab ni juga, iaitu kisah seorang paling Islam yang juga hebat, seorang sultan Islam, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang berjaya membebaskan bumi Al-Aqsa. Jadi di antara ciri dan sifat Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Seorang pemimpin macam tu sifat dia. Bagaimana rakyatnya kan? Sudah tentu hebat juga kan? Sebagaimana beliau. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ni seorang yang berbangsa Kurdi, bukan orang Arab, tapi dia sanggup berjuang untuk menyatu padukan umat Islam. Bukan berpecah belah. Bukannya tak sepakat ataupun seumpamanya. Boleh menyatu padukan umat Islam daripada seluruh pelosok rantau, dan akhirnya bergabung tenaga untuk membebaskan Masjidil Aqsa di bulan Isra Mi'raj. Tarikh pembebasan dia dapat masuk Masjid Aqsa adalah pada 27 Rejab tahun 1187 Masihi. Itu kalau kita tengok mengimbas sejarah bagaimana orang yang jaga solat dia dan orang yang bersungguh-sungguh untuk menyatu padukan umat, dan dia berjuang untuk isu ini, untuk isu untuk mengelak berlakunya nakbah ataupun malapetaka di bumi tempat yang mulia tadi, di bumi para anbiya. Okey Ustaz, saya baca sejarah tentang Palestin ni Ustaz. Pada permulaan pembinaan wujudnya negara haram Israel di tanah Palestin, saya baca sejarahnya bagaimana pada awalnya Mesir boleh bergabung dengan Jordan, boleh bergabung dengan Syria, dengan Lebanon untuk menyerang Israel tersebut. Tapi kenapa sekarang bumi Palestin terkontang-kanting seorang diri saja? Di mana yang kelompok-kelompok tadi Ustaz? Kenapa jadi begitu? Silakan Ustaz. Jadi sebenarnya ini pun satu isu lah. Dan isu ini berkait juga dengan sekarang suasana perubahan yang sedang berlaku di negara-negara Arab. Jadi ini satu isu yang sehingga bila berlaku perubahan di Mesir, bila berlaku perubahan di Syria, isu Palestin tak panas. Jadi sebenarnya orang kata musuh-musuh ni memang bijak main isu. Mereka akan cuba pastikan isu Palestin tak jadi isu utama, padahal dia patut jadi isu utama. Dan dia main peranan banyaklah.
dan amat malang minta maaf. Memang kita tengok sendiri bagaimana rejim-rejim yang ada negara Arab ni, yang akhirnya antaranya rejim Mesir itu sendiri, Husni Mubarak, dia memang bergantung paut dengan Amerika itu sendiri, cukup kuat. Sedangkan Amerika adalah orang yang backup kepada Israel. Jadi bagaimana dia nak berlawan, bagaimana dia nak bermusuh. Dan memang orang Palestin amat mengharapkan perubahan yang akan berlaku di Mesir adalah perubahan yang positif, yang akan memberi ruang dan peluang untuk jalan keluar bagi isu Palestin. Sebab apa? Sekarang ini baru minggu sudah berlaku perbincangan di antara dua badan Palestin yang besar, iaitu Fatah dan Hamas, untuk membentuk kerajaan campuran. Di mana mereka berbincang? Di Mesir. Di mana mereka bincang? Mereka berbincang di Mesir. Jadi begitulah bagaimana mereka walaupun begitu berusaha juga untuk duduk semeja, untuk boleh bertegur sapa, untuk boleh berbincang. Jadi ini satu cabaran di tanah air kita mungkin kan. Kalau A itu tak suka B sampai bila-bila lah B itu tak betul. Dan begitu juga B itu kalau tak suka A sampai bila-bila lah dicop A itu salah dan tak betul kan. Jadi ini kadang-kadang kena tengok bagaimana Fatah dengan Hamas boleh duduk semeja. Kan? Boleh bincang dan insya-Allah kalau ikut rentetan peristiwa dia, sepatutnya 20 hari bulan ini mereka akan mengisytiharkan kerajaan gabungan tersebut. Kita harapkan agar mereka dapat bersatu dan menjadi contoh kepada umat ini dalam penyatuan. Terima kasih yang bagi Ustaz panjang lebar tentang tajuk kita Nakbah Palestin, malapetaka hitam yang amat dahsyat yang telah menimpa umat Islam di Palestin dan umat Islam satu dunia amnya. Terima kasih banyak saya. Apapun kita sebagai rakyat Malaysia yang di bumi bertuah ini, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang bumi kita yang subur, tidak bergolak, aman, damai. Peliharalah kedamaian kita dengan perpaduan yang teguh dan kukuh serta utuh di kalangan umat Islam, terutamanya kita, dengan sampai kekuasaan jatuh ke tangan orang lain. Apapun ini peringatan untuk kita semua dan untuk anak cucu cicit kita, zuriat kita yang akan kita sambung generasi yang seterusnya. Ustaz dan puan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula insya-Allah dan selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang malam, alunan suara burung turun menyanyi, zikir tidak henti, lunak di ukir seni, halus menghiasi persada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, riuh rendang basah lidah, kalam wahyu mewangi. Dicemari, masihkah punya bicara menjadi